A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berhormat Dr. Muhammad Alif bin Yusuf, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sungai Udang. Terima kasih YB sudi datang. Cik Muhammad Syawal bin Abdul Rashid, Pengisi Surau Al-Munawwarah, Taman Terendak Permai. Bahagian Cik Syuaib bin Yaakob, Pengurusi JPKK Taman Terendak Permai. Cik Kamrul Zaman bin Cik Ros, Pengurusi PKPP Taman Terendak Permai. Tuan Haji Abdul Khalid bin Haji Abdul Rahman, Pengurusi KRT PKKP Taman Terendak Permai. Seterusnya Tuan Pengurusi Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Aktiviti Surau. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pergi mencari sarang tempua sampai pulang malam dah larut. Terima kasih buat semua atas kesudian ingin menjemput. Bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak digonongkan. Berjalan-jalan ke atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, orang berbudi kita berbahasa, jadi berpantun balik lah kan. Apa lah rupa orang berjual pantun kita tak menjawab kan. Benar jawab. Jadi malam ini kita berhimpun alhamdulillah di majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi bila sebutkan tentang Isra' Mi'raj, kan? Isra' Mi'raj bersangka baik dengan janji Allah. Maknanya ada pelbagai kalau kita tengok waktu Nabi pergi pada malam tu, diperjalankan pada malam itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha tu. Nabi naik atas, Nabi berbicara dengan Allah. Allah beritahu, menjadikan Nabi kita sebagai penyampai untuk diperkenankan untuk menyampaikan amaran dan juga peringatan serta perkhabaran gembira buat umat dia. So bila ada dua, satu amaran, peringatan, satu lagi khabar yang gembira. Dalam perjalanan malam tu Nabi dah jumpa macam-macam, yang mana kita dengar tiap-tiap tahun kan? Tiap-tiap tahun dengan ceramah Isra' Mi'raj. Penceramahnya berbeza-beza, tahun bertukar-tukar, penceramah pun bertukar-tukar, tarikh bertukar-tukar, isi kandungan pun kadang-kadang ada kelainan antara satu dengan yang lain, walaupun maksudnya sama, tetapi yang pasti kadang-kadang perangai masih lagi sama. Tu yang tak berubah kadang-kadang. Tu sebabnya disebutkan tadi bersangka baik dengan janji Allah. Maksudnya apa? Kita boleh hanya tengok, ya Allah, ya ke sampai jam tu sekali ya kena seksa, ya Allah, macam tu sekali ya orang yang tak bayar zakat, ya Allah, macam tu sekali ya orang berzina. Ada diberikan peringatan, maka sangka baik pada janji Allah. Maknanya kalau kita tak buat, apalah kita nak takut kan? Jadi kalau nakkan mendapat kebaikannya, maka buatlah kebaikan, maka janji Allah itu pasti kan. Tak ada bohong-bohong. Tapi kadang-kadang yakin, dia kata dia Islam, dia yakin gitu. Itu sebab bila ada seorang badui menyebut aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, Nabi tegur, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang muslim. Kenapa pula? Sebab mukmin tak selesai dengan pengakuan.
Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Boleh cakap, saya seorang Islam. Boleh ambil mikrofon ni. On kan biar satu taman terendak dia dengar. Assalamualaikum, saya ni seorang Islam. Boleh. Tapi tak ada siapa berani pegang mikrofon tu cakap, aku yang paling beriman dalam taman terendak. Tak ada siapa berani bercakap. Sebab apa? Iman tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan tindak tanduk dan perbuatan. Kan? Tindak tanduk dengan perbuatan kita. Itu sebabnya pada setiap tahun masuk je bulan Rejab. Ni bila masuk bulan Rejab ni, kita boleh tengok setiap minggu hari Sabtu Ahad, berlumba-lumba orang kenduri kahwin, musim mengawan. Sebab apa? Dah dokek dah tu kan. Dah dokek nak bulan kemuncak gitu. Kan? Masuk bulan Rejab, masuk kalau orang Arab, masuk Rejab dah mula dah cari baju nak tarawih. Dah mula cari kopiah tarawih ni. Kantung dah, ni baju ni nak pakai masa tarawih ni. Siap kain ni. Siap dah dengan selipar ni. Yang elok wangi-wangian ni nak dipakai. Ayo, nak kena mula balik lah. Dah setengah jalan jamah beritahu. Waduh kan. Jadi mana kata dah buat persiapan dah. Dah buat persiapan dah untuk Ramadan. Orang Arab masuk Haji Rejab dah terbayang Ramadan. Orang terendak lagi hebat. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Kan dia lagi jauh daripada orang Arab kan. Tu sebabnya nak pula nama pengusi surau pun Muhammad Syawal. Hari-hari Syawal. Kan alhamdulillah. Jadi tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok 27 Rejab setiap tahun umat Islam akan mengadakan majlis sambutan Isra Mi'raj atau dalam bulan sekitar Rejab ni, yang mana kita lihat bagaimana ia merupakan setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Tapi bila bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, secara spontannya kita akan terbayangkan perjalanan Rasulullah SAW bersama-sama dengan malaikat Jibril dan juga Mikail yang boleh dibagikan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, fasa kedua tu daripada bawah tu naik ke langit tu sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beritahu dengan jelas dalam ayat yang pertama surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, dalam ayat itu maksudnya maha suci Allah, subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, asra bi'abdihi lailan, di waktu malam. Memperjalankan hamba ni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memperjalankan hambanya Nabi ni pada waktu malam daripada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati kan pada malamnya, pada keadaan seketika sekelilingnya. Innahu barakna haulahu min ayatina, dan kami tunjukkan, kami gambarkan ayatina, tanda-tanda kekuasaan, sebahagian pada tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi bila disebutkan perjalanan ini, bila sebutkan, kita kena yakin bahawa bila sebut asra bi'abdihi lailan, yang diperjalankan pada malam itu bukannya bayangan. Mesti kita yakin tubuh badan Nabi yang diperjalankan pada malam itu. Nabi sendiri yang diperjalankan. Bukannya rohnya, bukan bayangan, bukan mimpi. Dan bayangkanlah, untuk menjadi orang-orang yang berada ketika zaman Nabi, ini ada satu perkara yang sukar nak dipercayai. Zaman kita sekarang senang tuan-tuan. Kita ada teknologi, kan? Orang naik kapal terbang. Orang dah ada jet-jet yang canggih, yang laju. Sekajapan boleh sampai. Kan? Naik kapal terbang. Tetapi ketika zaman Nabi yang paling laju, kuda. Kalau daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, makan masa berhari-hari pun sampai.
Kan, dah sampai tu pula. Bayangkan Nabi boleh cerita perjalanan 1 malam, 2 fasa tadi, 1 malam boleh settle. Tu yang Goma Bona, Abu Jahal dengan Abu Lahab tu. Bila dia dengar cerita ni, biar betul kau ni, dia kata. Kan, betul kata. Memang betul Nabi kata. Kalau macam tu, nanti dulu. Bila Abu Jahal, Abu Lahab dengar tu, Abu Jahal kata, nanti jap, aku kumpulkan orang-orang dulu. Kau sabar dulu wahai Muhammad. Kau jangan cerita dulu. Sedap cerita kau ni. Bagi aku kumpulkan dulu orang-orang. Maka berceritalah Nabi tentang peristiwa tadi. Nabi excited. Nabi berbalik. Memang tak sabar nak share dengan semua. Tapi itu satu hakikat ni bukan senang nak percaya. Dikumpulkan umat Islam yang ada pada ketika itu, di kawasan itu, di hadapan masyarakat Bani Ka'ab bin Luwai. Cerita. Bila cerita perjalanan Nabi 1 malam boleh settle. Ramai jugalah yang berkahut. Maka Abu Jahal kata, kau boleh percaya kau Muhammad ni gila tak gila cerita. 1 malam dia boleh sampai. Yang boleh sampai ke Masjidil Aqsa. Saya naik ke langit pula cerita. Malam tu patut baliklah sini balik. Kau boleh percaya ke? Masa tu terbahagilah 3. Kata Aisyah pada ketika itu terbahagi 3. Sebahagian kecil saja percaya. Kan? Ada juga tak kurang ramainya yang 50-50. Ya tidak. Tak percaya takkanlah. Kan? Nak tak percaya kan Nabi. Kan? Tetapi ramai juga yang murtad tak percaya. Kan? Sebab dah termakan dengan hasutan. Dan juga penekanan gila tu oleh Abu Jahal tadi. Tapi pada ketika itu, sempat juga Abu Jahal tanya pada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau percaya kau dengan cerita Muhammad ni? Maka jawab Sayyidina Abu Bakar, lebih daripada itu pun aku percaya. Kata tu, kalau tu kau tak percaya, lebih daripada itu pun aku percaya. Sebab kalau datang pada Nabi, tentu aku percaya. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia membenarkan. Pada ketika itu didatangkan, kebetulan pula ada seorang namanya Uqail. Uqail tu memang pernah duduk, pernah tinggal dekat-dekat dengan Masjidil Aqsa. Tanya dengan Uqail, Uqail, cuba kau cerita sikit. Cuba kau gambarkan kat Uqail ni. Macam mana Rahman ni? Rahman tu tak Rahman, rupa-rupa. Bagaimanakah rupanya Masjidil Aqsa itu? Maka Nabi Muhammad pun cerita keadaan ni macam ni. Masjid ni macam ni. Bumbung ni macam ni. Keadaan ni, warnanya macam ni. Bila gambar bentuk tu kata Uqail, benar memang tepat sekali. Itulah Masjidil Aqsa. Kata. Itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sebenarnya memang susah nak percaya kalau kita duduk pada zaman tu. Nak pula orang macam kita yang iman ni tipis warna kan, macam kita ni kan, tipis warna-warna tuan-tuan. Tak macam ketika zaman Nabi ni, lagilah pula dengan tahap diuji. Tak ada teknologi canggih masa ketika itu. Dia ibarat macam analogi nak bagi faham tu, macam saya lah nak berceramah di Kota Kinabalu, Sabah. Pagi-pagi dah bersiap. Nak naik flight pukul 10 pagi. So, saya pun bersiap pakailah kurta ni. Balik hari ni, PKK ni. PKK. Saya pun capailah kopiah sini. Tanpa sadar, saya somut nama gaya dah ada ke kopiah. Saya pun ambil, bila saya sarung ni, kopiah ni dah tersarung. Dia pun ada, somut pun ada KT ni. Alamak, mana nak pergi ni? Dia pun duduk stay. Dia ambil tek. Jadi saya pun pergi sampailah ke KLIA. Saya tinggalkan rumah pergi KLIA. Sampai KLIA saya pun dah check in, dah lagi saya dah masuk apa semua. Saya pun pergi naik flight. Dah nak ambil boarding pass pun naik. Sampai naik kapal terbang. Saya pun tengoklah macam mana saya nampak pramugari tu lawa. Sambut tu pun nampak lawa pramugari ni tu kan. Tengok besar kapal terbang. Waktu saya dapat air minuman tu, nampaklah fresh orange, sambut ni goram tengok. Aku kalau turun ni kan, tak sampai tak tidak naik ke kopiah ni balik. Dia pun duduklah ke atas tu. Habis terlelap dalam 2 jam sampailah ke KK. Pukul 12 tengah hari, lepas zuhur saya ceramah pukul 2 sampai pukul 4 petang. Sampai pukul 4 petang, kemudian saya tahu pergi dihantar pergi ke airport, naik flight pukul 6. Pukul 8.30 malam sampai dekat KLIA. 8.30 malam KLIA, naik kereta balik rumah. Sampai rumah pukul 9.30 malam, saya pun buka kopiah letak balik atas almari. Somut tadi pun turun, kawan-kawan yang berkelintau mencari daripada pagi. Kawan-kawan somut pun bertanya,
kau pergi mana tadi pada pagi tak nampak? Agak-agak apakah jawapan somut tu? So tuan-tuan dan perempuan fikir, aku ni kan nak cakap jujur ke tidak? Ada kan? Sedialah, aku pergi Sabah tadi. Ha? Apa dah? Somut-somut lain juga. Aku pergi Sabah tadi, naik kapal terbang, aku pergi Sabah. Aku tengok, aku dengar lah ceramah-ceramah tadi, aku semua. Lepas petangnya, aku balik malamnya, aku sampai. Somut-somut ni berguling-guling tu lah. Kau nak pergi dapur pun seminggu, kau boleh cerita pergi Sabah ni. Macam tu lah kan, nak bagi gambaran kan bukan senang nak percaya dengan keadaan fizikal pada ketika itu. Maka kalau ketika itu boleh percaya dengan kisah Nabi, hebatlah iman itu. Kita hari ni dah mudah kalau orang cakap aku pergi aku pergi Mekah hari Jumaat, baru sampai ni. Bayangkan kan, hari Jumaat, hari Senin sampai. Logik kan. Saya pernah hari tu pergi umrah, hari Khamis pergi, hari Senin dah sampai Malaysia balik. Pernah tu buat. Kan macam pergi Melaka kan. Tapi itu tak gila tuan-tuan. Yang paling gila saya naik cruise. Daripada Penang pergi Singapura. Daripada Singapura sebelum balik Penang tu berhenti lah kat laut tu, naik bot nak pergi ke Melaka. Mak hantar bersama sumbangan. Kau je gila man. Dari Seremban tak sampai sejam sampai Melaka, kau suruh aku naik kapal cruise ni, turun pula naik bot menyambung-nyambung nak pergi ke Melaka. Tu memang kau je gila sampai main kan. Tapi itulah dia gambaran. Bukan senang nak percaya, tetapi itulah dia. Kan? Maknanya kita kena faham, asra bi'abdihi lailan, mesti tubuh badan Nabi diperjalankan. Bukannya asra biruhi abdihi. Bukan dia kata roh hambanya tu yang diperjalankan, tapi tubuh badannya yang diperjalankan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj ni, sebelum sampai kita kepada bersangka baik pada janji Allah, sebelum perjalanan tu lagi, kita tengok apa dia. Sebelum perjalanan, Nabi mengalami pembedahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Yang mana hati baginda dikeluarkan. Pembedahan, keluarkan hati baginda, dan hati baginda itu dicuci dengan air. Baik betul. Air kowi je apa tadi. Air Zam-Zam ya. Semua dah tahu, tak tahu dengan air Zam-Zam. Air yang paling hebat, air Zam-Zam. Air yang paling hebat tuan-tuan dan sekalian adalah air Zam-Zam. Siapa dah pergi Mekah dia tahu. Siapa dah pergi haji, pergi umrah dia tahulah air Zam-Zam ni. Sebab apa? Kalau pergi Sanun, bila kita minum sadap botol air Zam-Zam kat Sanun, sampai ke Melaka dah payah lah rasa. Macam mana lah tu? Kita bukan usik apa pun dalam tu. Tak ada perubahan apa-apa pun. Itu pun dah nampak hebatnya air tu. Dan air Zam-Zam ni, ketika saya mendapat taklimat di Muzium Hudaibiyah tu, dia terangkan bagaimana air Zam-Zam ni pernah diupah seorang penyelam profesional. Dia menyelam untuk kaji apa ada dalam telaga air Zam-Zam. Air telaga dia tu bukannya kata daripada bawah tu air naik ke atas, tak. Dia daripada tengah tu. Daripada tengah tu keluar air keluar, turun bawah tu baru dia naik atas. Penuh macam tu. Jadi menyelamlah penyelam tu, orang putih menyelam setengah jam tak timbul-timbul. Sampai setengah jam keluar biru muka. Dia tanya pahala kan, macam mana hebat betul. Apa yang ada dalam tu? Wallahu alam, dia tak dapat cerita. Tapi dia boleh cakap hebat saja, dia tak dapat nak cakap. Begitu juga pernah istana di sana. Istana di Arab tu. Dibuatnya, diupah kontraktor. Ditoboknya daripada telaga Zam-Zam tu, buat salur sampai ke istana. Dengan harapan orang istana tak ada kat Arab tu tak payah berabut dengan orang ramai ni. Bila dah sampai ke sana, tinggal nak pusing kepala paip dia tak ada. Buat setelah beberapa bulan, siap, pusing-pusing, tak keluar air. Nak beritahu Allah Ta'ala dah tetapkan air itu bukan untuk kau ni. Air itu untuk semua orang. Itulah dia. Dan itulah air yang ikut niat kita. Air ikut niat kita. Doa yakin. Ya Allah, kau bagilah bini dan doa cakap dan ya Allah. Bagi bini kita minum. Dah lentok kepala. Ya Allah, anak dia ni bongap, malantun bongap. Ya Allah, boleh doa kita. Maaf kita. Ya.
Air Zam-Zam. Domam, ya Allah, sembuhkanlah domam aku ni, ya Allah, berkat dengan air Zam-Zam ni, ya Allah. Minta dengan Allah. InsyaAllah. Kau yakin. Ikut niat. Itulah air Zam-Zam. Siapa yang dah pergi tahu. Sebab, macam mana nak cerita? Orang yang dah pergi, dia faham cerita sini. Bila pergi, ponek ya, kita berhenti, kita minum. Punya fresh air Zam-Zam tu. Kita sa'i tu, siapa yang sa'i? Pusing ada air Zam-Zam. Pusing balik ke Sanun pun ada air Zam-Zam. Mesti berhenti macam arat nar. Kan? Dulu saya rasul. Okey kan? Baru-baru ni dah mula rasa tua. Saya dah mula rasa tua. Bila sampai sa'i tu. Mak jauh. Dah terasa jauh dah. Makna dah tua lah tu. Kan? Tua lah tu tuan. 45 tahun tak tua lagi. Tua lah tu. Kan? Kalau ikut arwah abah saya dulu meninggal dunia umur 50 tahun. Mana kalau ikut umur abah saya dah 5 tahun lagi ni hidup. Macam itulah kalau kita ukur lah. Kan? Jadi, itulah hebat dia. Cuci air Zam-Zam yang serta dibuang ketulan hitam alaqah, iaitu tempat syaitan membisikkan was-wasnya. Maka Nabi kita tak ada was-was dah. Betul-betul. Tak betul, tak betul. Boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Macam tu je. Kita ni kan, boleh tak boleh? Boleh. Ni, susah lah. Boleh lah. Kita macam tu. Nabi tak macam tu. Kau boleh, boleh lah. Kau tak boleh lah. Kemudian dituangkan hikmah, ilmu, iman ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dada baginda dijahit dan kemudian dimaterikan di belakang Nabi ini satu tanda ditulis khatimin nubuwah, iaitu Nabi yang pengakhir, Nabi yang penutup. Tak ada lagi dah Nabi lepas itu. Kan? Kau ada lah yang mengaku kan, saya lah Nabi orang Melayu kayak terendak ni. Sekel lah ni perlu tu. Banyak sekadar kan. Jadi kadang-kadang hari ni ramai yang pelik-pelik kan. Ramai yang pelik-pelik. Jadi semasa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sepanjang perjalanan itu Nabi Muhammad SAW diiringi, ditemani oleh malaikat Jibril dan Israfil, dan tiba di tempat-tempat tertentu. Kan, tempat-tempat yang mulia dalam sejarah Rasulullah SAW telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersolat sebanyak 2 rakaat. Itu sebab kita pergi mana-mana, kita dianjurkan kalau berhenti tu, singgah tu, baiklah masuk solat sekejap. Baiklah solat sunat kan. Ya. Kemudian antara tempat-tempatnya, tak kau nampak tak Jibril kata. Tempat tu berhenti dia. Berhenti sini. Kau nampak tu kenapa? Itulah dia Saibah ataupun Yathrib ataupun Madinah. Tak lama lagi Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Jadi Nabi dah tahu awal. Jadi menolak tanggapan dan teori orang kebanyakan Nabi jadi pelarian. Tak betul. Nabi tak lari dah. Nabi pergi sebab perintah Allah. Kalau nak ikut lari, dah lama Nabi lari. Orang nak bunuh, dah lama nak bunuh Nabi. Bukan hari pertama nak bunuh Nabi. Tapi Nabi pergi dengan berstrategi ni, ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Dengan ditunjuk oleh petunjuk jalan oleh orang bukan Islam yang bernama Abdullah bin Uraikid, Nabi pergi sampai ke Madinah. Saya tak nak hurai panjang tulis tu hijrah. Sedap cerita hijrah ni. Maknanya confirm kena panggil lagi. Kali terakhir saya ceramah sini subuh kan dulu. Dulu subuh saya datang ceramah. Masuk subuh pun macam ni lah ramai. Alhamdulillah. Maknanya orang ingat kat Samsul Debat lagi. Cuma makin halus sikit, sekarang dah romok. Ya. Jadi lepas tu berjalan lagi. Ke mana pula? Kali sampailah ke Bukit Tursina, iaitu tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan singgah satu tempat lagi, iaitu Baitul Laham, yang mana tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Nabi juga telah mengalami peristiwa-peristiwa ajaib yang memberikan gambaran, pelbagai gambaran. Ada peristiwa ajaib. Pertamanya Nabi dalam perjalanan menghadapi gangguan daripada jin Ifrit dengan api jambung, dapat menyaksikan peristiwa simbolik amat ajaib. Nak katakan api-api ni mengganggu Nabi, nak beritahu apa? Setiap kali kita buat benda baik, tentu ada gangguan. Itu biasa. Dalam hidup tentu ada ujian. Nak buat program ni, ada yang ujian ni. Contohlah kan, yang ni tak ada, nak kena bagi ada. Kan? Dulu saya rasa tak selawar ini, suruh apa ni? Ni dah lawa dah. Cuma nak kena bagi lawa lagi.
kita kenalah tolong. Kan? Ada yang komplain tadi. Kocik nah surau ni. Hari lain bosan lah rasa. Malam ni lah rasa kocik apa hal? Kan? Nak semayang pun tak cukup tompek. Dia kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman apa yang dirumutkan tu semua ada harganya. Ada harganya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni bak kata orang makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tegah dek budi dengan bahasa. Malam ni surau web program. Aircon monobut. Punya laju aircon semua pasang. Pintu buka. Makna sejuk sampai ke jalan ni. Hana tak hana? Hana. Jadi kalau nak bagi lagi hana, makna budi bahasa malam ni bukan hanya ceramah. Samsul debat nak panggil. Bukan sana. Berapa tahun baru nak panggil balik semula? Berapa tahun? Lama? 2006 boleh? Last. Cuba fikir. 2006 boleh? 7 boleh, 4 boleh, 9 boleh, 21, 23. 7 tahun lagi ibu dapat panggil Samsul debat balik. Kau ada umur. Jadi makna bukan kaleng-kaleng tu. Tu satu. Jangan, koman kalau malam ni tak ada makan. Ada tak makan? Ada. Jadi budi bahasa sumbanglah ke dalam tabung. Tu cerita cerita banyak tak ada guna lah kan. Tapi macam tu lah lebih kurang. Jadi saya umumkan malam ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, sepanjang dengan ceramah ni kan, tak usah fikir-fikir mana. Masukkan duit. Bantu untuk sumbangan dana pembangunan Surau Al-Munawwarah berjumlah kos keseluruhan 247,000. 247,000 yang mana pihak surau masih memerlukan dana sebanyak 40,000 je lagi. 200 dah ada. 207,000 dah ada. Malam ni kasi settle 40,000. Senang ya, malam ni semua target paling rendah 500 macam. Termasuk budak-budak ni. Comel, berubah muka kau. Ya, tak dapat bagi duit, orang perempuan, lurutkan golang, ngantai menado, masuk dan tabung. Pandailah HJK tolak kat kodai dapat berapa. Ya, macam itulah tuan-tuan. Jadi, sumbangkanlah. Jadi sebab apa? Sebab peristiwa ajaib yang pertama Nabi jumpa adalah Nabi nampak kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah belum dituai lagi. Dia tuai, keluar lagi bujuntai. Ambil, keluar lagi. Kata Jibril, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali gandaan, malahan lebih daripada itu. Gandaan yang lebih banyak daripada itu. Maka bila sebut tentang jihad fi sabilillah, sejajar dengan sumbangan dana untuk Surau Al-Munawwarah, disebutkan dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Nanti tolong semak dalam Quran masing-masing. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Iaitu berjihad, berjuang membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda, keduanya diri sendiri. Itu cerita tadi. Harta benda dan diri sendiri. Dan apakah keuntungannya? Ada 4. Keampunan dosa-dosa. Kedua, Allah Ta'ala akan berikan syurga adnin yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai arak, sungai susu, sungai air, boleh mandi, boleh minum. Yang ketiga, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Kemenangan tu Allah bagi dengan cepat. Itu janji Allah. Yang pertama untuk orang yang berjihad. Termasuklah berjihad menyumbang sumbek duit dalam tabung dana Surau Al-Munawwarah. Waktu dan makanan ni, kalau tak ada yang bagi, tak ada tu kan. Bagi. Ya, jangan tak bagi. Ya, jadi kita bantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah saham kita. Yang kita kedakut tu belum tentu kita punya.
Yang kita bagi ikhlas malam ni, insya-Allah kita punya. Kemudian Nabi terjumpa pula, terbau satu tempat yang berbau harum. Rasulullah SAW diberitahu, itulah bau kubur Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun, bersama suami dan anak-anaknya termasuk bayi yang dapat bercakap untuk menguatkan iman ibunya yang dibunuh oleh Fir'aun kerana tetap teguh beriman kepada Allah dan tidak mahu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Masa tu dia tengah sikat, tengah menyisir rambut anak Fir'aun. Terlapih sikat tu. Bila terlapih sikat tu, Masyitah sebut Allah. Sebut dia. Allah. Sebut dia. Makna lebih kurang macam orang terendak kat lah. Nampak sebut Allah. Kata kan. Tak terjatuh, Allah. Kata kan. Macam tu kan. Macam tu lah. Jatuh sebut Allah, maka anak Fir'aun tanya, apa yang kau sebut tu? Sesungguhnya Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Wah, tak boleh jadi. Apa cer? Kan? Sebab setahu anak Fir'aun, Abah itu Tuhan. Tak tahulah dia ada Tuhan lain. Maka dia pun mengadu lagi Abah. Abah pun bongih lah. Marahlah Abah tu. Dia panggil, apa hal kau Masyitah? Kau boleh sabut pula. Ini terjemahannya tak ada macam tu burak tau. Cakap ni 9 lah Fir'aun ni, bahal lah kan? Kan? Dia kata, apa hal lah kau cakap ada Tuhan lain selain pada aku? Aku ni Tuhan. Dia tidak, Allah adalah Tuhan, aku adalah Tuhan kita semua. Maka aku bagi kau masa untuk kau ubah kenyataan kau ni. Dia suruh ubah. Macam ada tak berbunyi. Dia tak bunyi lah. Kau memang, dia boleh lah. Jadi, dia mengubah. Aku bagi kau peluang. Dia bawa suami, bawa anak-anak dia. Dah standby dekat kawah yang besar, yang mengelogak dia. Kau tak mengaku, aku tolak laki kau, anak-anak kau semua masuk dalam. Dia kata, tak. Allah adalah Tuhanku. Kau bukan Tuhan aku. Wah, tolak anak mati. Tolak laki yang mati. Tolak anak mati. Tolak. Sampailah tiba-tiba bayi. Masa tu lah Masyitah macam terberhenti sekejap. Tiba-tiba lah datang rasa kesian. Bersuaralah bayi itu tadi. Wahai ibuku, usahlah dikau gusar, wahai ibuku. Sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita. Itulah dia. Bayi itu tadi yang cakap tadi. Jadi, redalah dengan Masyitah. Masyitah pun masuk ke dalamnya. Dalam kawah tu tadi. Cuba kalau gitu tuan-tuan. Belum tahu dah kan. Kawah gila kau. Kan? Itu bezo iman kita tuan-tuan. Kemudian nampak pula sekumpulan orang. Ni, percaya janji Allah. Nampak pula sekumpulan orang yang sedang menghontakkan kepala sampai pecah. Dia pecahkan kepala elok balik. Dia pecahkan kepala dia elok balik. Sekali dipecahkan kepala mereka sembuh kembali, lalu dipecahkan kembali. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Maka ni janji Allah yang kita kena percaya. Allah Ta'ala berjanjikan kepada orang mana? Kata Jibril. Itulah orang yang berat kepala mereka untuk sujud bersolat. Biasa saya pergi ceramah kan. Biasa saya pergi ceramah. Kena pula tompek jauh. Saya jamak. Saya dah jamak, saya siap. Bila keluar pada waktu orang sembahyang isyak, saya pun keluar. Tengoklah orang berkonyak. Ambil gambar boleh. Saya cakap, pergi sembahyang. Pergi sembahyang. Saya belum nak balik lagi dah. Pergi sembahyang. Dan banyak tempat yang saya pergi akan jumpa perangai orang tua, orang tak sedar diri. Alah, ambil lah gambar. Ada satu tempat tu bisa cakap. Alah Ustaz, sembahyang bila boleh? Ambil gambar. Lepas dia ambil gambar dengan saya, dia start motor, dia balik. Kau ngajar betul. Orang sembahyang ni. Benda ni tak berlaku kat terendak di tempat lain. Betul. Aduh tuan-tuan. Sebab saya kata tak boleh. Ada orang ambil gambar boleh, tak boleh. Tunggu orang habis isyak tu. Kalau saya baca layan, abang ambil gambar sekarang, saya ambil hak orang yang dalam pun ambil gambar agak. Tunggu dulu. Saya ni okey kan, ambil gambar boleh. Gambar tonggak RM10. Gambar RM15. Masuk dan tabung surau. Macam tu je. Malam ni. Kan? Itulah dia. Borek nak sujud. Aduh, nantilah. Pergi semayang. Alah. Semayang. Kojap. Sudah tak semayang. Kan? Kau golak-golak budak-budak. Siapa yang kau maaf jawab? Cakap.
Jawab dengan ayah cakap. Dulu bila suruh semayang jangan tangguh-tangguh. Faham? Di dalam hati ada cinta tetap ada. Macam mana? Alah yang Aish Martin dengan Bella tu lah. Yang ku-7 tu. Semacam mengadu orang perempuan sibuk. Tak tengok kena berak ada. Tak, kadang tu waktu semayang. Kan, waktu maghrib. Maghrib dah. Nantilah kejap tunggu iklan. Tunggu iklan. Jangan ya. Jangan kita melengah-lengahkan. Kemudian nampak pula sekumpulan orang yang menutup kubur dan dubur. Kemaluannya depan dan belakang. Kemudian dihalau seperti binatang ternakan. Sambil di dalam mulutnya menelan bara api, batu-batu daripada api neraka. Siapa orang ni? Inilah dia, kata Jibril, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Janji Allah yang seterusnya. Zakat harta, tuan-tuan. Alhamdulillah, tiap tahun bayar. Roket-roket nak raya tu saya bayar. Bodoh tu zakat fitrah. Zakat fitrah faham. Tapi zakat harta kita tolong jangan ambil ringan, tuan-tuan dan puan-puan. Tolonglah. Jumpalah ke pusat zakat tu suruh dikirakan. Berapa patut bayar. Kan? Kalau boleh bayar tu lebih-lebihkan pula. Sebab biar dia jadi sedekah. Tak apa. Kalau pergi bayar zakat fitrah kan. Bayar zakat fitrah bayar ke imam. Imam surau kan. Imam, ni zakat saya berapa ni? Kira-kira campur semua RM45. RM45 mam, ni RM40. Ni RM50 saya hadiah, saya sedekah ke imam. Gitu. Barulah steady imam. Kan? Iyo, sedekah. Salah dah tuan-tuan. Ingat senang menunggu orang nunggu siapa nak bayar zakat hari ni. Kadang-kadang imam siap raun taman perumahan nak bayar zakat tak? Besok. Kan? Ni zakat fitrah lain, ni zakat harta. Zakat pendapatan kita, orang perempuan. Zakat omeh perak yang kita pakai tu, yang kita pakai ada kiraan, yang kita simpan ada kiraan kena bayar, ya. Kemudian zakat simpanan dalam tabung. Tabung pesara tu semua kira kan. Ya. Jangan ambil ringan. Kemudian nampak pula satu kaum lelaki dan perempuan. Dia menelan daging mentah dan busuk. Sedangkan daging yang elok dan masak ada di sisi mereka. Tak nak dia makan. Yang busuk tu juga ini koja. Di rumah dengan muka muntah-muntah makan juga. Busuk, mentah makan juga. Dia tak sama dengan sushi tu. Ni busuk. Busuk mana daging tak elok makan. Siapa orang ni? Inilah dia orang yang melakukan zina sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai suami dan isteri yang sah. Janji Allah tu, janji Allah, ingat tu. Kan? Bini tu ada kat rumah tu, sudahlah. Dia cari yang lain. Samsul kat yang kono. Ya. Tak apalah tuan-tuan. Orang lain yang buat, orang lain yang kono buat macam mana. Kan? Tapi satu nak pesan orang perempuan. Kalau orang berkahwin jangan dimarah. Bodoh baik. Ya. Kau mana marah? Inilah itulah tak berguna lah. Jangan bercakap seolah-olah kita tahu masalah rumah tangga orang. Jangan. Ya. Jangan bagi komen. Inilah sudahlah lelaki. Siapa yang dalam surau ni, tolong kek tanganlah lelaki perempuan yang rasa, Alhamdulillah Ustaz dah 30 tahun dah saya kahwin, tak ada satu pun masalah dalam rumah tangga. Tahu jawab? Ya, tak mesti ada punya. Dan dia tidak semudah suami tak tanggungjawab, isteri elok. Isterinya tak berperanan, isterinya tak baik, maka suami dia baik. Tak semestinya. Dia dapat kata orang Melaka tu apa? Complicated. Macam tu. Kadang-kadang masalah tu ada peranan masing-masing. Itu saja. Saya tak nak ulas panjang. Saya tak menangkan siapa-siapa, tuan-tuan. Dua-dua kawan. Dua-dua kawan. Macam mana? Kan? Jadi, jangan cari-cari pula. Kan? Isteri dah ada, layan isteri baik-baik. Ada suami, jaga suami tu elok-elok. Ya? Orang perempuan, don't take things for granted. Suami ni kadang-kadang makan hati. Macam kau nak marah, bini nak orang Melaka. Apa hal?
Itu pasal lah. Kita nak marah. Marah aja lelaki. Lelaki tu ialah. Lelaki 10 minit sebelum maghrib dah sampai surau dah manu. Hari-hari lobam kena orang bini. Ya. Terutamanya kadang-kadang kan orang lelaki ni dengan orang perempuan ni kadang isu dia dalam rumah tangga pertama nafkah. Yang kedua nafkah ni bukannya nafkah tu je. Kadang-kadang orang lelaki pun mengungut. Makin tua makin kurang. Sedih. Orang lelaki tu kalau dia nak tu kan macam minta sedekah. Orang perempuan golak dia faham. Kan? Dia orang perempuan melayan suami besar pahala. Apatah lagi kalau sebelum minta dah bagi. Yang besar golak tu. Ini malam ni boleh tak? Malam ni boleh tak? Tengoklah. La ilaha illallah. Nasib baik budak di muka tak berubah. Mana dia tak faham. Ini jangan ya. Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Dah beritahu. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta. Maksud itu kalau suami berkehendak, cubalah penuhi. Ya. Yang membuat, jaga tu. Betul saya pesan ni. Jangan apa. Jangan main-main. Jangan ambil ringan betul tu. Suami kalau boleh jangan tunggu lelaki minta. Abang pergi mana tu? Abang nak pergi surau ada ceramah malam ni. Jangan ambil tau. Malam ni. Yang perempuan nak cakap. Tak tentu harah Fatihah malam tu. Aduh. Itu janji suami isteri bukan janji Allah ni tak ya? Lain. Ya, okey. Kemudian batuk golak. Sahlah kesian. Ya tuan-tuan. Kemudian lelaki yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu. Sambil dilontarkan batu pada dia berenang dalam sungai penuh dengan darah, sungai darah. Kemudian dilontarkan batu pula kepada dia, kata Jibril, itulah orang yang makan riba. Tengok balik duit kita simpan dekat bank mana. Tak kira lah bank Rimau ke, bank Cimbeng ke, CIMB Bank. Tak kira lah mana, BSN ke, RHB ke, Hong Leong ke, tak kira mana bank. Kebanyakan bank-bank di Malaysia telah menawarkan produk perbankan Islam. Pakai. Bersih dan sucikan harta kita. Dan memang kalau sistem, ada pula yang cakap, betul lah sistem perbankan Islam tu tak ada interest. Tapi dia punya charge perkhidmatan tu tinggi weh. Lagi baik pakai bank biasa. Kalau dia sebut macam tu, suruh dia mengucap balik sebelum. Sebab ni hukum. Walaupun dia charge tu agak tinggi, tapi dia tetap. Tapi yang kita nampak macam rendah, dia main-main. Kau jap naik, jap turun, naik. Kita kena faham tu. Dia tak bersifat tetap. Kan? Jadi berhentilah. Ya, cek betul-betul. Kemudian lelaki yang menghimpun seberkas kayu. Dipikulnya seberkas kayu, dah tak terbawa dah seberkas kayu tu. Dia minta lagi seberkas kayu yang lain. So tambah lagi. Siapa dia orang ni? Maka kata Jibril, itulah orang yang dah tak terbawa, tak dapat nak menunaikan amanah, minta lagi amanah-amanah yang lain. Minta jawatan-jawatan, cukup-cukup lah. Kan? Dah elok-elok, dah jadi YB. Contoh. Contoh. Tak apalah, kadang-kadang YB. Dia YB Exco pula. Contohlah. Kan? Okey lah tu. Tu memang dipilih lain. Dia minta lah nak jawatan tu, nak jawatan ni. Jangan minta-minta jawatan. Tapi kalau dia pilih, dah dipilih, terimalah dia sebagai satu amanah. Borek kan YB kan. Jadi YB, ya baru tahu. Kan ceramah pun kena datang. Yo YB. Tapi seronok tengok YB muda-muda. Kan suka saya tengok. Alhamdulillah.
teruskan perjuangan kan. Dan hari tu pilihan raya baru kita tahu kan, kuasa Allah, polik-polik tuan-tuan. Orang pangkah ni dia tak nak niat. Orang pangkah ni tak nak niat. Dua-dua dapat. Dia cakap apa? Yang faham, tak faham sudah. Macam beli barang kat pasar raya, dia terpilih ni, dia tak nak ni, dia tak nak ambil ni. Tak tahulah ada free gift. Macam tu lah macam tu. Yang faham, tak faham sudah lah tuan-tuan. Dia tak ada nak urai panjang lah. Kan? Tapi itulah dia kuasa Allah. Kan? Allah Ta'ala nak tunjuk. Kita macam ni pun. Yang penting kita sesama kita jaga penyatuan kita. Jangan bercakap-cakap lagi cukup-cukup lah. Pilihan raya dah habis. Tak habis lagi pun bergaduh. Tak sah lah. Sesudah lah. Dan yang menang dah terima. Yang kalah pun terima. Sudah. Kita bermasyarakat seperti biasa. Janganlah kita tanyalah apa perasaan kau dah kalah. Jangan disakitkan nanti kawan tu bernero pun tak turun lagi pada tingkap bawah tu. Tak usahlah tuan-tuan. Itu hak masing-masing. Kan? Dalam politik ni tak ada musuh yang kekal, tak ada kawan yang kekal. Tuan-tuan tengoklah, tanyalah YB sendiri. YB kat sidang DUN tu, kat sidang DUN tu, berpolok-polok minum sesama, berkolak-kolak ada. Kita lah yang kat balai raya boleh kursi, Pak. Itulah dia tuan-tuan. Sudah-sudah lah. Janganlah tuan-tuan ya. Kita jagalah hubungan antara kita. Jangan kita minta-minta jawatan. Iya. Siapa yang kadang tak nak. Kita tengok Khalid Al-Walid, Panglima Angkatan Tentera Perang Islam. Waktu ketika zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar kata, cukup Khalid Al-Walid bagi orang ni pula jadi Panglima Angkatan Tentera, kau jadi tentera besok. Menangis Khalid Al-Walid, menangis kegembiraan. Sebab dia tak payah pegang dah amanah tu, borek amanah tu. Dia bersyukur. Kita hari ni, kena turun jawatan ketua kampung. Kan? Kau ngajar kau ambil jawatan. Marah orang lain pula yang kena lentik tu. Tak ada. Jangan ya, pada ni berlaku banyak tompek. Kecuali Taman Terendak tak berlaku. Kawasan-kawasan Terendak tak ada tuan-tuan, mana ni tak ada. Ni semua berlapang dada semua ni. Pengurusi JPKK ke PKKP ke. Sekarang ni ketua kampung ni dah macam-macam brand dah. Ada JKKP, ada JPKK, macam lah. Ada ketua lorong, macam-macam lah. Pengurusi KRT lagi anak. Pengurusi KRT gagah ya, dengan bajet 3,000 setahun dia tu. Kan? Ya, tuan-tuan. Ya, itu jawatan. Jawatan pun sementara, tuan-tuan. Sementara. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang-undang. Sampai masuk pencen. Yang masuk saya ceramah kat sini makin. Saya ceramah kat sini dulu. Kan, waktu subuh tu, saya masa tu tengah bercuti tanpa gaji. Sebagai pengarah undang-undang. Tapi sudah dapat kad pesara dah. Saya dah dekat pesara, tunjuk kat hotel, dapat 10%. Hebat macam mana pun kan. Kalau kita tengok, YB Dr. Muhammad Alif ni pun sampai masanya, dia pun akan pesara. Itu sebab kita kena sadar benda tu. Itu saja. Bersyukurlah. Dan pegang amanah yang dah diberikan kepada kita. Kemudian, nampak satu kaum senang menggunting lidah dan bibir. Gunting, berdarah-darah. Sakit ni, boleh meraung. Sakit, tapi guntingnya. Gunting-gunting berdarah, elok balik. Gunting balik, elok balik. Gunting, elok balik. Siapa dia ni? Inilah orang yang membuat fitnah. Dia gemar buat fitnah dan gemar menyatakan sesuatu perkara yang dia sendiri tak buat. Dia fitnah orang, orang ni macam ni. Kau tu tak, dia ni macam ni. Dia ni macam ni. Lepas tu cakap, kalau aku lah ada duit macam dia, dah lama dah aku sumbangkan 10,000 dah untuk tabung surau. Dia yang ada pun dah ada, dia pun tak buat. Cara cakap macam dia buat, dia pun tak buat. Itu sebabnya hati-hatilah tuan-tuan. Ya? Jangan kita gemar buat fitnah. Hari ni itulah dia tuan-tuan. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan rumah makin besar, orang makin ramai. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin rendah. Berjalan satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Teman di media sosial semakin bertambah, teman sejati makin tak ada. Manusia makin ramai, kemanusiaan makin tak ada. Belajar semakin tinggi, adab semakin kurang. Belajar semakin mudah,
Guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Itu cerita. Fitnah dan aib semakin tersebar. Sekarang ni zaman yang paling senang sekali. Kita tak senang, kita tulis dekat dalamnya. Kita copy, kita send dekat dalam grup WhatsApp gitu. Kita hantar dalam grup-grup. Bila hantar dalam grup, ramai pula baca. Betul ke ni? Kita pun tak pasti, kita tanya betul ke ni? Tapi orang tu pula copy, send pula ke orang lain. Dan benda tu tersebar seolah-olah benda itu benar. Dan akhirnya, maruah seseorang dapat dijatuhkan dengan begitu sahaja. Itulah hari ini, tuan-tuan, kena hati-hati. Kena hati-hati. Ya? Kemudian nampak pula kaum yang mencakar muka. Ya? Muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Cakar. Berdarah-darah dia cakar. Siapa dia ni? Inilah orang yang gemar memakan daging manusia yang mengumpat dan menjatuhkan maruah, mencela dan menghina orang. Cuba tengok tuan-tuan. Ada tak orang macam tu? Ada. Hari ni dia tak cakap. Kalau tengok muka kayak surau macam tu. Tapi bila tengok dalam media sosial, dialah orang. Ya Allah. Contohlah tuan-tuan. Letak satu gambar pemimpin. Tak payahlah tulis apa-apa. Tak payah caption. Kalau tak muka je. Pilihlah satu pemimpin. Tak kira lah. Nak letak gambar siapa letaklah kan. Gambar pemimpin. Pemimpin parti tertentu. Letak muka dia. Jangan tulis apa-apa. Letak, post. Tengok komen. Kepala bapak semua pula. Jalanlah mati lagi baik. Tuntang dia balun. Betul? Lepas tu, tiba-tiba datanglah pula Imam Surau Al-Munawwarah komen. Cubalah guna bahasa yang baik. Bukankah kita ini orang Islam ada adab dalam menegur? Bahasa jiwa bangsa. Bahasa melambangkan siapa kita. Mudah-mudahan tegurlah dengan cara berhikmah. Sekadar mengingatkan. Oh. Ada reply bawah tu. Sudahlah kau pun sama. Betul. Netizen ini bukan kira dah. Habis di mana ni tuan. Parah betul. Dia bagi perempuan-perempuan itulah masalah. Hati-hati. Sebab apa yang kita tulis, kita mungkin suka-suka. Lepas tu kita ingat tak ada apa-apa, kita pun diam. Diam, kita pun dah terlupa. Kat mana aku komen semalam, kita lupa. Mana nak cari benda tu? Dah tak jumpa. Komen dah beribu-ribu. Mana nak cari? Aku komen kat mana semalam? Lupa. Tanpa sadar, kita dah bertahun-tahun membiarkan artikel tu, yang kita komen tu, tersebar, berpanjangan. Dah dalam kubur, benda tu ada lagi. Jadi saham tu gitu. Buat apa tulis benda yang bukan? Kalau nampak benda bukan, tuan-tuan tak perhati, delete sudah. Tak payah. Tak payah nak komen-komen. Macam tu ya tuan-tuan. Saya pun kalau nak melawan, poning tuan-tuan. Ni, semalam, yang hari tu. Kan? Bila peristiwa nama Samsul Sol. Ya, komen. Nak cakap apa tuan-tuan? Dengan saya pun di balun ni. Pahal pula ni. Balun ni. Itu gambar. Gambar saya berceramah dekat balai bomba Hang Tuah ni. Wabi tengok Wabi nampak tak? Nampak. Gambar saya ceramah. Ya, komen apa? Dulu minat sangat dengan beliau ni. Tapi sejak ada kes dengan Ira, terus boikot ceramah beliau. Apa hal? Yang satu lagi gambar saya kat umrah hari tu. So, kat Jabal Sur. Kat bawah tu. Tak, dia tulis. Dia meletak muka saya, dia komen bawah ni. Perangai orang jantan. Duk ceramah hari-hari pasal kahwin. Lalas dia yang kahwin. Tak guna punya jantan. Cakap apa tuan? Bukan kata apa. Jadi saya balas balik. Saya komen dekat dia tu. Saya cakap kat dia. Ayat saya kata. Ni saya kata. Yang kahwin tu orang lain pula Samsul debat yang kau babit kan ni. Allah Akbar dia kata. Tahu dia jawab apa? Oh, iya ke? Sorry Ustaz, salah info je. Senang-senang yang membalun orang. Itu juga apa? Dia kata tuan-tuan. Fitnah ke tidak? Bila baca ada pula orang lain baca. Lah, kau lah Ustaz ni. Kau jauh Ustaz ni. Malah. Jadi hal. Itu sebab hati-hati.
Jangan main tengok tu yang Abang Samsul rau-rau. Dia pun kono macam saya. Dia buat apa? Dia letak gambar kepada BBNU, budak-budak baru nak up. Dia letak dia, Samsul Yusof, Samsul Rau-Rau, Samsul Debat. Mana satu yang kau nak target, cakap. Iyalah, kan. Tahu kan, orang main apa kan, hati-hati. Kan. Tersadak omak saya tuan-tuan. Kan? Iya. Kok yo lain lah cerita kan? Kok yo lain lah. Jadi kemudian seekor lembu jantan. Lembu jantan yang besar yang keluar daripada lubang yang sempit. Lepas tu nak masuk balik dalam lubang tu tak boleh. Apakah ini kata Jibril? Itulah dia orang yang bercakap besar kemudian menyesali dengan apa yang dikatakannya tapi sudah terlambat. Selalu tengok drama-drama Melayu kan. Dia gambar cakap-cakap pasal anak orang. Lah, hujung tu mesti anak dia yang kono. Kan? Dah tahu dah main drama Melayu tu lah cerita. Tak ada cerita lain lah. Tu lah cerita. Cuma tukar tajuk je. Kan? Tapi memberitahu apa tu keadaan. Gambar cakap pasal. Jangan bercakap pasal. Jangan takbur. Jangan. Ya. Kemudian seorang perempuan yang dengan dulang. Memegang dulang. Penuh dengan pelbagai perhiasan. Rasulullah tak mempedulikannya. Kata Jibril. Itulah, kata Jibril, kalau itulah dunia, kata Jibril. Kalau Nabi memberi perhatian kepadanya, sudah tentu umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian nampak seorang perempuan. Perempuan tu duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah SAW berhenti. Rasulullah tidak menghiraukannya. Kata Jibril, itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ke tua. Kemudian nampak pula seorang perempuan tua bongkok 3. Menahan Rasulullah SAW untuk bertanyakan sesuatu. Kemudian kata Jibril, wahai Muhammad, itulah gambaran umur dunia. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dah nak kiamat sangat, zaman kita lebih lagi. Petandoi pun dah banyak. Yang polik-polik pun dah banyak. Kan? Seorang anak menjadi tuan kepada ibu dia. Dah ada dalam tanda tu? Dah ada. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Dah ada dah. Orang yang tak ada ilmu, dia yang jaga mana tu. Kan? Iya tuan-tuan, banyak. Nak cakap apa? Kan? Tu belum cerita lagi. Dah elok-elok lahir senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu lah nak jadi, nak buang senapang aja. Macam tu lah tuan-tuan. Yang faham, tak faham sudah lah. Kan? Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW turun dari Buraq. Nabi turun daripada Buraq, kemudian Nabi masuk ke dalam masjid dan mengimamkan solat 2 rakaat. Nabi naik Buraq ni, kelajuan Buraq ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kelajuannya lebih laju daripada kelajuan cahaya. Macam kita tekan torchlight. Tekan torchlight, tutup lampu, kita tekan sap tu, kita tu nampak kat dinding tu lampu tu kan. Kan? Dia terus pancarkan macam tu kan. Dia lebih laju daripada tu. Jadi bila Nabi turun daripada Buraq, kemudian Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan mengimamkan solat 2 rakaat yang mana makmumnya adalah sekalian anbiya dan mursalin. Nabi-nabi dan rasul-rasul menjadi makmum kepada Nabi itu. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Setelah selesai, Nabi keluar daripada masjid, Nabi rasa haus, maka dihidangkan mana satu yang kau nak. 2 bekas air, 1 berisi arak, 1 berisi susu. Nabi capai susu, Nabi minum. Maka kata Jibril, baginda SAW membuat pilihan yang tepat. Jika arak itu yang dipilih, nescaya ramailah umat Islam. Umat baginda yang akan menjadi sesat. Selesai minum, selesailah Isra', bermulalah Mi'raj. Naik, saya cepatkan sikit ya. Nak naik ke Hadratul Qudus ni, dan tangga pertama jumpa dengan Nabi Adam AS. Dia dapat melihat orang-orang yang makan riba dan juga makan harta anak yatim, dapat tengok betul buruk perangai mereka. Termasuk juga dapat tengok perangai-perangai penzina lelaki dan penzina perempuan yang sangat jijik sekali. Penzina lelaki tergantung pada susu penzina perempuan. Kemudian dari tangga kedua, Nabi dan Jibril naik berjumpa dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Di tangga ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf AS.
Di tangga keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di tangga kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Kemudian naik pula ke langit keenam bertemu dengan Nabi-Nabi, seterusnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Rasulullah SAW disuruh mengangkat kepala jumbo, kau tengok di sebelah sana. Maka Nabi dapat melihat seramai 70, dia dapat tengok begitu ramai umat dia, termasuklah 70,000. Yang mana 70,000 ni yang dijanjikan masuk syurga tanpa hisab. Yang mana 70,000 ni setiap seorang bawa lagi 70,000. Dan setiap seorang tu juga membawa lagi 70,000. 3 layer. Mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian naik ke tangga ketujuh. Di tangga ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur sambil dihadapi oleh beberapa kaumnya. Kemudian dia beritahu kepada Rasulullah, sesungguhnya aku dah tengok umat kau ni daif betul, misakin betul. Tengok, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin kali umat kau lah wahai Muhammad. Very poor, you know. Macam tu lah kan. Sangat miskin, kering. Apa maksud kemiskinan ini? Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Mengaku tak? Umur dah lah tak panjang, beribadah pun malas-malas. Tu sebab nampak kering. Tak kuat, tak mewah dengan ibadah. Jadi macam mana nak buat tu? Maka pesan Nabi Ibrahim, suruhlah umatmu menanam tanaman syurga. Apakah tanam-tanaman syurga itu? Itulah dia haukil. Suruhlah umatmu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan satu riwayat lagi menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah suruh baca. Dan untuk malaman semua, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim ni merupakan khazanah daripada syurga yang turun hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu sebab rugi kalau kita tak amalkan. Ya. Kemudian di tangga ke-8, di sinilah sebut sebagai Al-Kursi. Di tangga ke-9 berbetulan dengan pucuk pokok Sidratul Muntaha, yang mana dapat melihat seorang lelaki yang gaib di dalam nur arasy, iaitu lelaki yang di dunianya dulu seringkali lidahnya basah berzikir kerana Allah, hatinya tertumpu penuh pada masjid dan tidak pernah memaki kedua ibu bapanya. Dan di tangga ke-10, kemuncaknya, Rasulullah SAW sampai ke Hadratul Qudus. Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepalanya. Bila nampak, lantas Nabi bersujud. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, labbaika, angkatkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak tunjuk adab Nabi ni Allah. Menghadap Allah pun terus sujud. Maka Allah Ta'ala kata, dongakkanlah kepalamu, angkatlah kepalamu dan bermohonlah. Ketika suruh mohon, Nabi tak mohon apa pun. Nabi sebut apa? Budi bahasa. Nabi ni, wahai Tuhanku, kau ambil Ibrahim sebagai khalil dan kau berikan dia kerajaan yang besar. Kau berkata-kata dengan Musa, kau berikan Daud kerajaan yang besar, kau berikan dia kelebihan dapat melembutkan besi. Kau kurniakan kerajaan pada Sulaiman yang tak kau berikan kepada nabi-nabi yang lain. Kau tak bagi pada sesiapa pun bagi memudahkan Sulaiman menguasai jin, syaitan dan manusia dan angin. Kemudian kau ajarkan Isa Taurat dan Injil, dengan izinmu dia dapat menyembuhkan orang buta, sopak dan menghidupkan orang mati. Kau lindungi dia dan ibunya daripada gangguan syaitan. Akhirnya apa yang Nabi minta kat situ? Nabi bagi tahu, bila suruh minta, itulah kau dah bagi Nabi Isa, macam mana kau bagi Nabi Musa, macam mana kau bagi Nabi Sulaiman, macam mana kau bagi Nabi Ibrahim, macam mana kau bagi kelebihan pada ni. Nak bagi tahu bahasa berhikmah Nabi ni, kau dah bagi yang terbaik untuk semua orang. Untuk aku ni terserahlah pada kau, ya Allah, nak bagi apa. Yang itulah tuan-tuan dan sekalian. Sebab kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Jadi Nabi kita ni beradab ni dengan Allah Ta'ala. Dia taklah tamak nak minta. Boleh bagilah aku macam ni, bagi. Tapi Nabi sorah pada Allah untuk bagi yang terbaik. Tapi kalau tuan-tuan pergi jumpa lah YB Dr. Muhammad ni, Dr. Muhammad Alif ni, jangan tuan-tuan buat macam tu. Memang tak dapat apa-apa. Kan? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Itulah YB
Surau tu dah dapat aircon baru. Suraunya itu dapat kapet. Suraunya dapatnya, suraunya dapatnya, surau dapatnya. Oh ya ke? Ada lah. Macam tu lah baby. Memang kau tak dapat, sudah. Kalau biasa, kalau YB panggil datang pejabat, dia dah siap senarai dah. Pembunuh nak minta ke YB kan? Macam tu lah. Ya. Jadi apa Allah Ta'ala balas? Wahai Muhammad, aku ambilmu sebagai kekasihku. Kau declare Nabi kekasih Allah. Aku perkenankan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Tadi, semua yang dah tengok tadi tu soalan bocor. Nabi dah beritahu kita, Nabi kongsikan ni, kisah-kisah ni, nak beritahu janji Allah. Orang tak semayang jadi apa? Orang berzina jadi apa? Orang tak bayar zakat jadi apa? Orang yang makan riba jadi apa? Makan harta anak yatim jadi apa? Orang makan harta fakir miskin jadi apa? Orang tak amanah jadi apa? Orang mengumpet jadi apa? Orang fitnah jadi apa? Semua dah beritahu. Aku buka dadamu. Aku buangkan dosamu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Alamak, kita pun tertanya, biar betul. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat, tuan-tuan. Kalau kita pandang pada keadaan kita hari ini, betul ke sebaik-baik umat? Bercakap lagi. Berlagu tak habis-habis. Mengutuk sesama sendiri. Menghina sesama Islam. Macam mana? Tapi Allah Ta'ala letakkan kita sebaik-baik umat, maka berusahalah menjadi sebaik-baik umat. Aku berikan keutamaan pada umatmu. Di hari kiamat kelak. Dapat pula keutamaan. Sejajar kalau kita baca kan macam mana ketika Nabi di saat-saat akhir. Jibril kata, Allah dah janjikan diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah umat lain boleh masuk ke dalamnya. Satu sekali lah kedudukan umat Islam ni untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kurniakan 7 ayat, yakni surah Al-Fatihah tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku berikan ayat-ayat akhir di surah Al-Baqarah sebagai satu pembendaharaan di bawah arash. Kan kita baca ayat kursi tu kan. Kan aku sedekah. Aku berikan habuan daripada kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan aku berikan panji liwa'ul ham, yang mana maka Adam dan semua yang lainnya di bawah panji. Segala Nabi dan Rasul-Rasul berada di bawah panji dia. Kan? Maka Adam dan semua yang lainnya di bawah panji-panjimu, dan aku fardukan ke atasmu dan umatmu salat sebanyak 50 waktu. 50 waktu salat. Nabi pun turunlah balik. Dah sudah tu dapat. Turun, jumpa balik ikut tangga-tangga tadi. Terus rompaklah Nabi Musa. Nabi Musa tanya, tadi kau jumpa dengan Allah berapa waktu solat kau dapat? 50. Banyak Tak terbuat umat kau 50 tu. Baik kau naik balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Kau minta kurang. Dia sayang ke umat tak yo pula. Naik dia balik menghadap Allah Ta'ala. Minta kurang. Turun. Macam mana dapat kurang? Tak dapat. Berapa? 45. Banyak lah tu. Baik kau naik. Macam tu lah. Akhirnya 9 kali turun naik. Akhirnya sampai ke bawah. Dapat kurang 5 waktu solat. Kurang 5 waktu solat tu pun Nabi Musa kata, baik kau naik balik. Kau minta lah. 5 ni pun tak terbuat umat kau. Maka kata Nabi, cukup dah tu. Dah tak ada muka dah aku nak minta ni. Malu benar dengan Allah Ta'ala. 5 lah. Ramai yang tak tahu. Sebenarnya Nabi Musa ni sebenarnya salah satu pandangan menyatakan kenapa Nabi Musa suruh naik ni, sebab Nabi Musa seronok sangat nampak pancaran cahaya di wajah Nabi sekali naik jumpa Allah dan turun. Nabi Musa dapat berkata-kata dengan Allah tapi tak dapat melihat. Tapi Nabi kita dapat pandang direct dengan Allah Ta'ala. Naik turun. Akhirnya tinggal 5. Dan Nabi Musa kata, percayalah. 5 ni pun umat kau susah nak buat. Memang betul. Dalam banyak-banyak waktu yang paling sikit rakaat yang paling susah. Bukan yang paling banyak, paling sikit tu lah susah. Subuh payah. Sebab apa? Soju. Sebab apa? Mimpi. Sebab apa? Ngigau, tak kunci jam, macam-macam. Ya? Itulah cerita. Itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi. Itu akal kau tak nak semayang. Kan? Itulah dia tuan-tuan. Dan itu sebabnya kalau sahabat tanya, wahai Muhammad,
Dalam ramai-ramai lah, siapa yang paling kau rindu? Nabi jawab, yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Sahabat pun pelik, lepas lah dia orang lah yang kau rindu lah. Kita orang ni taklah kau sebut. Macam mana aku tak rindukan umat akhir zaman? Mereka boleh beriman kepada Allah dan kepada aku. Dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Tengok hari ni kan, kita semua poso, ramai yang poso bulan Rejab ni kan. Saya tadi tu yang lembik keluar dari kereta tu, berlepas buku. Kan? Tak adalah makan sadap ni tu. Besok sebab saya yakin rezeki Allah ada di sini. Macam tu lah. Kan? Tak adalah saja. Saja. Gurau. Ya? Tapi itulah dia tuan-tuan. Kita berpuasa. Kan? Kita hidupkan sunnah Nabi. Kan? Kemudian Nabi dah turun sampai ke bawah. Nabi pun naiklah semula, naik burak, terus pulang ke Mekah pada malam yang sama. Dalam perjalanan itu bagi dia bertemu dengan beberapa peristiwa, kemudian menjadi saksi bukti peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Itu sebabnya Nabi dah tengok janji Allah ni pasti, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab Jibril kata, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hati kamu kerana sesungguhnya kamu akan mati. Kasihilah, cintailah sesiapa juga sesuka hati kamu. Sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Mana tu janji yang clear dah tu. Ya. Jadi janganlah kita leka. Maka buatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang Allah suruh tu kita buat. Malah Allah Ta'ala larang tu janganlah kita buat. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir ini kembangkanlah menjadi intan. Kita pada malam ini bila kita bersangka baik dengan janji Allah, maknanya kita berusaha untuk melihat hikmah di sebalik kisah ini. Ibrahnya, pengajarannya untuk mengingatkan kita untuk terus berada dalam kebaikan, bukannya dalam keburukan. Ya, tanam tambu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau dengan ilmu ditambah dengan sedikit hikmah, insya-Allah selaut garam terasa tawar. Itu yang penting. Ya. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah lebih penting untuk kita menghayati pengajaran di sebaliknya bagi meneladani perkara yang baik dan yang buruk itu dijadikanlah sempadan, maka kita jauhkanlah ia. Dan peristiwa Isra' Mi'raj memperlihatkan pelbagai kejadian yang penuh pengajaran dan seharusnya memberikan keinsafan kepada kita agar kita sentiasa mengingati Allah dan takutlah akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan terahmati Allah sekalian. Sesungguhnya hidup di dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tetapi Nabi juga beritahu, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga beritahu, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Apakah pengertian cukup? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham orang perempuan? Maknanya boleh sedekah. Bersedekah, bantulah. Saya ingatkan sekali lagi, kos keseluruhan penambahbaikan surau sebanyak 247,000, yang mana tinggal 40,000 saja lagi yang diperlukan. Jangan lupa untuk sumbangkan dengan cara membayar di tabung-tabung yang ada, ataupun boleh bank in terus ke dalam akaun bank Surau Al-Munawwarah, bank rakyat. Nanti nombor akaun boleh minta dengan ahli jawatankuasa surau. Ya, sama-samalah kita bantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya faham signal-signal yang diberikan tu. Saya faham. Saya faham. Kalau ada beralih-alih topik duduk dan nembuk-nembuk lutut tu, saya faham lah tu. Jadi makna kata janganlah dipanjang-panjangkan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga pada malam ini kita ambil pengajaran sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut,
Jasa baik pihak surau menjemput pada malam ini. Rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main sauk dia buat balik kau. Yang pertama ada minyak wangi. Minyak wangi SD perfume. Sedap bau Boleh bawa solat. Ya, boleh bawa solat, tahan lama, standard international. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Harga RM35 saja. Kedua, ada sambal crispy mengidap. Sambal air tangan Mak Samsul Tebak. Tak tahulah berapa yang ada itu. Memang sedap. Kalau makan mengetek-ngetek nyawa dah sedap nak beritahu orang Singapura makan tak sampai makan dengan nasi, dia gatah macam tu je. Berita baiknya dulu harga dia RM15. Malam ini, berita baiknya malam ini harganya masih RM15. Mana tak berubah, tak berubah. Dia tak naik lah, pil tu. Dan begitu juga ada sedikit lah, tak berapa yang dapat lah. Ada kuih semprit air tangan Omak Ceh. Dah mula dah ada, dah nak poso, nak gayo ni mula dah semprit pun sampai. Tapi semprit ni dia memang kalau arwah Datuk Nasi Wahab tu kalau dia makan tu memang tak boleh berhenti. Sedap betul dia kan. Dia semprit kampung. Mak saya tokan satu-satu. Bukan pakai mesin. Satu lagi susu kambing al-am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Lambek. Makna madu labah lah, bukan madu yang berdiri tu. Jadi susu kambing ni dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing terendah. Dia tak pakai kambing Malaysia, pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati. Baik, mana minum sekali pagi sampai petang pun tak masuk angin. Dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Baik juga untuk orang yang enzima kata-kata kulit. Ingat ya, minum bukan mandi. Kemudian dia baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Malam ni dia offer. Siapa beli 145, siapa beli 290. Macam sama. Beli 145, beli 280. Tambah duit apa, boleh transfer, boleh QRP. Ni bukan promote ya, lebih kurang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ni jangan lupa sumbangan dana surau. Ya, tolong. Jadi itu saja, sungai baik itu datang dari Allah SWT. Dikurang itu benci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.